Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang ada pada pagi ini. Cikgu akan menjemput Nurul Syafiqah binti Muhammad Syafi'i daripada 3 WISE untuk membentangkan projek band 6 bagi tema 3 beliau, iaitu adakah tenaga tanpa wayar adalah tenaga masa depan. Cikgu dengan segala hormatnya menjemput Nurul Syafiqah binti Muhammad Syafi'i dari 3 WISE untuk membentangkan projek beliau. Assalamualaikum. Saya Syafiqah dari kelas 3 WISE hari ini akan membuat pembentangan bertajuk Adakah tenaga tanpa wayar adalah tenaga masa depan? Next. Jadi, apakah itu elektrik tanpa wayar? Pemindahan kuasa tanpa wayar adalah penghantaran tenaga elektrik dari sumber kuasa ke peranti elektrik tanpa menggunakan konduktor kabel. Oleh kerana pengecasan tanpa wayar adalah keperluan yang meluas di kalangan pengguna dan perniagaan, teknologi ini sentiasa bertambah baik dan menjadi lebih biasa di industri di seluruh bidang. Jadi bagaimanakah kuasa wireless ini berfungsi? Pada asasnya, ia menggunakan konsep asas yang paling biasa dilakukan oleh jurutera, iaitu hukum arahan Faraday. Undang-undang ini menyatakan bahawa medan magnet yang berubah menyebabkan arus ulang-alik. Terdapat 2 gegelung yang terlibat dalam pemindahan kuasa tanpa wayar, iaitu penerima dan pemancar. Gegelung ini bertindak lebih kurang seperti induktor. Anda boleh menganggapnya sebagai pengubah tanpa teras. Pada asasnya, mereka hanyalah 2 gegelung udara yang digabungkan secara induktif. Next. Jadi, mari kita lihat bagaimana elektrik tanpa wayar itu berfungsi. Video ini menunjukkan bagaimana pemindahan tenaga tanpa wayar berfungsi. Pemindahan kuasa tanpa wayar atau pemindahan kuasa elektromagnetik adalah penghantaran tenaga elektrik tanpa wayar sebagai barutan fizikal. Dalam sistem penghantaran kuasa tanpa wayar, alat pemancar yang digerakkan oleh kuasa elektrik dari sumber kuasa menghasilkan medan elektromagnetik yang berbeza-beza. Masa yang menghantar kuasa merentasi ruang ke penerima peranti yang mengeluarkan kuasa dari medan dan membekalkannya ke beban elektrik. Di gambar tersebut mempunyai sumber kuasa, pemancar, penerima dan beban. Sumber kuasa memberikan kuasa kepada pemancar. Seterusnya pemancar menghantar kuasa itu ke udara dan penerima. Penerima mengeluarkan kuasa itu dari udara dan membekalkannya ke beban yang seterusnya mungkin dipimpin mentol atau kipas. Sekarang mari kita lihat model yang berfungsi menunjukkan pemindahan kuasa tanpa wayar. Di sini adalah penerima dan yang dipimpin adalah beban sel, iaitu sumber kuasa. Dan ini ialah pemancar. Sekarang, ketika saya membawa gegelung penerima ini dekat dengan pemancar, cahaya dipimpin kerana anda dapat melihat lampu menyala tanpa sambungan ke pemancar. Ini menunjukkan pemindahan kuasa tanpa wayar. Next. Video ini sejarah. Pada tahun 1891, pencipta Serbia Amerika Nikola Tesla merancang gegelung Tesla yang merupakan sebuah peranti unik yang berfungsi berdasarkan prinsip resonans elektrik dan dapat menghantar elektrik tanpa wayar. Walau bagaimanapun, gegelung hanya dapat mengalirkan elektrik tanpa wayar pada jarak pendek sahaja. Dan kerana potensinya yang terhad, ia tidak menjadi aplikasi praktikal untuk pemindahan elektrik tanpa wayar. Tesla masih terobsesi dengan idenya mengenai kuasa tanpa wayar. Jadi pada tahun berikutnya dia berusaha membina stesen tenaga yang dapat melakukan transmisi kuasa tanpa wayar bervoltan tinggi. Melalui eksperimen ini, Tesla bertujuan untuk menghantar mesej tanpa wayar pada jarak jauh.
menggunakan satu siri menara yang ditempatkan secara strategik atau sistem belon yang digantung. Next. Seterusnya, dia membina stesen penghantaran tanpa wayar di Long Island yang disebut Tesla atau menara Wardenclyffe yang dia percaya dapat menunjukkan bahawa penghantaran elektrik tanpa wayar jarak jauh adalah mungkin. Malangnya, pelabur JP Morgan enggan memberikan lebih banyak dana untuk eksperimennya dan projek itu ditutup pada tahun 1906 dan kemudiannya dirobohkan. Nikola Tesla mungkin telah meninggal pada tahun 1943 dengan impiannya untuk elektrik tanpa wayar yang belum selesai. Tetapi dalam 100 tahun terakhir, sejumlah eksperimen dan kajian membuktikan bahawa penemuan jenis ini mungkin berada dalam landasan yang betul. Hari ini, pelbagai kaedah penghantaran kuasa tanpa wayar sedang dikembangkan dan penyelidikan sedang dijalankan untuk melaksanakannya secara besar-besaran. Next. Eksperimen Nikola Tesla. Sejarah mengatakan pada tahun 1899, jurutera Serbia Amerika, Nikola Tesla membina menara Tesla tersebut sekitar 140 kaki tinggi. Gegelung elektrik 12 juta volt di Colorado, pantai air dan elektrik yang dihantar tanpa wayar sepanjang 15 batu yang menerangi 100 lampu dengan cas. Selepas dia menghidupkannya, dengan sekejap, lampu melilit gegelung dan bagusnya tiada yang dicedera. Melainkan orang yang berjalan di sepanjang jalan diperhatikan percikan melonjak di antara kaki mereka. Tenaga elektrik muncul dari paip semasa dihidupkan. Cahaya mentol dalam jarak 100 kaki dari makmal menyala walaupun dimatikan. Kuda yang berada di kandang melambung dari gerai kerana mereka menerima kejutan melalui kaset logam mereka. Penghantaran tenaga tanpa wayar pada tahap yang lebih rendah tidak memudaratkan pada manusia. Macam penghantaran radio atau TV dari antena penyiaran jauh, dia tidak membahayakan sama sekali. Tetapi pada tahap kuasa yang sangat besar, seperti sangat dekat dan kuat, mungkin terdapat masalah penyerapan pelebihan tenaga dalam pada manusia. Oleh itu, ia jelas merupakan masalah besar dan prinsip. Next. Kesimpulan eksperimen ini, walaupun kelihatan selamat, kesan elektromagnetik sinaran pada manusia tidak difahami sepenuhnya. Dalam realiti, semua alat elektrik memancarkan sinaran. Tidak boleh lengkap larangan penyerahan elektromagnetik. Persoalan baru yang ditimbul sekarang adalah tubuh manusia kita sendiri, mesin elektrik atau peranti. Jadi kita perlu belajar dengan lebih jauh. Dia ada kebimbangan, tetapi kita tidak boleh memandang rendah keupayaan tubuh untuk menyaring bumi elektromagnetik. Menghidupkan peranti berkuasa rendah dengan elektrik tanpa wayar kelihatan lebih selamat dan tidak memberi kesan kepada badan manusia. Sekiranya peranti berkuasa tinggi dihidupkan tanpa wayar, seseorang perlu berhati-hati dengan jumlah arus yang dihantar. Dan jika itu boleh mempengaruhi badan manusia dalam sebarang bentuk kebocoran atau radiasi. Next. Contoh kaedah penghantaran kuasa tanpa wayar. Jabatan Pengangkutan Indiana Indak telah bergabung dengan Purdue University dan syarikat simen Jerman Mettmann untuk menguji jalan simen magnetik yang boleh mengecas kenderaan elektrik semasa mereka bergerak ke atas mereka. Pada fasa pertama, Purdue akan menjalankan ujian makmal untuk mengesahkan daya maju jalan magnetik yang dicadangkan. Setelah diluluskan oleh universiti, laboratori ujian sepanjang 400 meter akan dibina menggunakan simen magnetik dari Mettmann dan ujian di atas jalan akan dijalankan dengan trak berkuasa 200 kW. Jika ujian itu berjaya, kerajaan akan menggunakan teknologi ini dengan lebih lanjut untuk membangunkan jalan raya awam. Seterusnya, projek pengecasan tanpa wayar berasaskan bumi
ialah sebahagian daripada insentif Aspire memajukan kemampanan melalui infrastruktur elektrik untuk elektrifikasi jalan yang disokong oleh Yayasan Sains Negara dan banyak lagi institut awam dan swasta. Vitricity merupakan sebuah syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat, juga sedang mengusahakan teknologi Park and Charge yang bertujuan untuk mengecas kenderaan elektrik melalui resonator magnetik semasa kenderaan diletakkan. Next. Jadi, jalan pengecasan tanpa wayar merupakan contoh kaedah penghantaran kuasa tanpa wayar. As electric vehicles become more and more prominent on our roads and charging capacity more and more of an issue, Norway has come up with a clever broad-view solution for its fleet of taxis called Electricity. In the future, it might take in far more vehicles too. The Nordic country has already committed to requiring all new cars sold from 2025 onwards are electric and intends to build an entirely emission-free taxi service to assist in its lofty aims. With charging time an efficiency limiting factor for electric commercial vehicles in particular, they'll be doing this by charging the cabs wirelessly through the taxi rank they sit on as the taxis wait to be hired. This saves in several ways. No need to hunt out an available charger, no need to wait separately for a charge and to be hired, and no need to plug in or unplug when a fare arrives, all in which to save precious time in which to earn. In the industry, after all, time is money. The charging will take place through a process called induction. To facilitate the in-place charging plates are to be installed under the road where the taxis will park up, and a receiver located in each taxi. This will allow for charging at up to 75 kilowatts entirely without cables. Induction charging works through the principle of electromagnetic induction, whereby an electric charge sent through a thick coil of wire is used to generate an electric current, the force of which in turn generates an electric current in a second coil some distance away. The process does require that the device to be charged is relatively near to the coil, and so the process is sometimes called near-field charging. As it is not absolutely precise like the connection of a cable, however, this is relatively simple to set up between a taxi and a static location, so long as the positioning of the vehicle is relatively accurate, something that can be easily achieved through normal parking. Naturally, such a process would be of limited green benefit unless the electricity being supplied to the taxis was already from a green source. Electric cars can be much greener than their petrol equivalent, but only where care is taken that the electrical source is better for the environment than the petrol it's replacing. Fortunately, Norway has that covered too, with the country's ever-improving mix of hydro and wind energy one of the greenest energy supplies in any country in the world, as well as the world's highest rate of electric vehicle ownership. At the heart of the programme is a Finnish clean energy company, Fortum, through their Charge and Drive programme. The company are long-time collaborators with Norway's taxi industry, with a particular focus on the ease of infrastructure, and will be heavily involved in the setup of the earliest parts of this project. Major car firms like Jaguar and Land Rover are also stepping up to the plate. The very first step is expected to be active in 2023, and will involve the installation of charging stations at the taxi rank outside the main station in capital city Oslo. The process is relatively slow, as beyond the digging up of the road for installation outside the main station, it also requires all the taxis are set up for charging. Taxis will be able to drive up to the charger and a wireless charging session will automatically start, Annika Hoffner, head of the project, said. This allows the taxis to charge in a place where they would anyway be waiting for new customers. The difference is that they won't be emitting exhaust while waiting. Instead, they will be receiving renewable energy to charge the taxi's battery. Whilst this is simply an early step, Norway is a logical place to take such a step towards a wider network. As well as its broadly green approach to energy, the Nordic country also has one of the strongest markets for electric vehicles in the world. In the long term, though, there could be far wider applications to this kind of technology. There's already research taking place into how to charge cars as they travel. While putting a charging coil in a single location, or several single locations, such as in the taxi ranks, is an affordable option, doing the same down an entire street for on-the-move charging is far more challenging in terms of both cost and expanding the technology beyond a single industry. That said, Renault began looking at the idea way back in 2012, creating a route on the outskirts of Paris that enabled the ongoing charging of two of their Kangol electric vehicles as they drove. While the main aim is a kind of graze-in charging, adding to the battery between larger charges, this could, in theory, allow indefinite driving, especially perhaps in combination with self-driving car technology. In practice, the bigger benefits are on the green energy side, as well as potentially allowing both greater ranges and smaller batteries in future electric cars.
The huge infrastructure challenges do mean its everyday use is not on the immediate horizon. For now, Norway and its taxi industry might just be the perfect testing ground. The country already has the highest rate of electric vehicles in the world, and its relatively small population allows for changes like this to be made fairly quickly and unobtrusively. Also, Norway is not the home of a single automotive company likely to lobby against the changes, and so is free to put in place all kinds of benefits for switching to electric without any excessive lobbying or economic pressure. Benefits for electric car use so far have included free or discounted road tolls, parking and charging points, and a tax exemption. The number of purchased new cars that are electric is closing in on half of all new vehicles in the country, so the process is well underway. Would you like to see money invested in areas like this in your country? What's the best way forward? Tell us in the comments. Stop. I'm back. Jadi, video ni nak menceritakan bahawa ibu kota Norway iaitu Oslo ni akan menjadi kawasan metropolitan pertama di dunia yang akan memasang stesen pengecasan tanpa wayar. They would anyway be waiting for new cars. Berdasarkan arahan untuk teksi elektrik seawal 2020 pada tahun 2023. Norway ni dia nak melangkah lebih jauh dari itu dan memerintah agar semua kereta yang baru yang dijual di negara tersebut menjadi elektrik sepenuhnya pada tahun 2025. Syarikat tenaga bersih Fortum iaitu syarikat terkemuka di Finland bekerjasama dengan pemerintah di Perbandaran Oslo dan syarikat Amerika Momentum Dynamics untuk membina infrastruktur pengecasan pantas tanpa wayar di jalan untuk teksi di ibu negara Norway. Syarikat Amerika Momentum Dynamics merupakan peneraju dalam pengembangan teknologi pengecasan kuasa tanpa wayar untuk kenderaan elektrik. Projek tersebut bertujuan untuk memasang pengecasan tanpa wayar menggunakan teknologi induksi. Plat pengisian dipasang di tanah di mana teksi diparking dan penerima dipasang di dalam teksi. Ini membolehkan pengisian sehingga 75 kW. Projek ini akan menjadi infrastruktur pengecasan pantas tanpa wayar pertama untuk teksi elektrik di mana sahaja di dunia dan juga akan membantu pengembangan teknologi pengecasan tanpa wayar untuk semua pemandu kenderaan elektrik. Jadi syarikat Fortum telah bekerjasama dengan industri teksi untuk mengaktifkan elektrik armada teksi. Rintangan tersebut terbukti infrastruktur iaitu pemandu teksi ni terlalu memerlukan masa untuk mencari pengecas, memasang dan kemudiannya menunggu kereta dicas. Projek pengecasan pantas tanpa wayar ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini dengan itu mengurangkan pelepasan iklim dari sektor teksi bukan sahaja di Norway tapi di seluruh negara. Jadi Ketua Fortum Annika Hofner ni bercakap bahawa mereka akan memasang pengecas tanpa wayar di tempat teksi seperti yang ada di stesen pusat Oslo. Teksi ni akan naik ke pengecas dan sesi pengecasan tanpa wayar akan dimulakan secara automatik. Jadi ia membolehkan teksi pengecas di tempat mereka menunggu plan baru. Jadi dia menjimatkan masa lah. Sementara dia menunggu pelanggan tu dia cas teksi tersebut. Dan Norway ni juga dia mempunyai tenaga hidro dan angin yang merupakan salah satu bekalan tenaga paling hijau di mana-mana negara di dunia dan juga kadar pemilikan kenderaan elektrik tertinggi di dunia. Jadi Norway ni membina pengecasan tanpa wayar di jalan untuk menjimatkan masa dan kos semua pemandu kenderaan elektrik. Next. Kelebihan tenaga elektrik tanpa wayar. Yang pertama, sistem pengagihan elektrik berdasarkan kaedah ini akan menghilangkan keperluan akan kabel, menara dan pecawan yang tidak efisien, mahal dan padat modal.
Yang kedua, sistem akan mengurangkan kos tenaga elektrik yang digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, dapat menghilangkan pemandangan wayar, kabel dan menara pemancar. Tenaga elektrik juga boleh dihantar secara ekonomi tanpa kabel ke jarak daratan sehingga tidak akan ada kehilangan transmisi dan pengedaran. Sistem sumber pengagihan tenaga yang lebih cekap diperlukan oleh negara maju dan di bawah negara maju. Dapat menghantar kuasa tanpa wayar ke jarak jauh tanpa had. Tidak ada beza jaraknya. Kegagalan kuasa kerana litar pintas dan kerosakan pada kabel tidak akan pernah berlaku dalam transmisi. Pencurian kuasa sama sekali tidak mungkin berlaku. Next. Keburukan tenaga elektrik tanpa wayar pula, kos modal untuk pelaksanaan praktikal penghantaran kuasa tanpa wayar menjadi sangat tinggi. Kehilangan kuasa yang tinggi. Kelemahan konsep yang lain adalah gangguan gelombang mikro dengan sistem komunikasi yang ada, ketakutan kepercayaan umum kesan radiasi dan gelombang mikro. Next. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Buka untuk soalan. Saya bukakan soalan. Dia ada siapa nak tanya pada Syafiqah? Okey. Kalau tak ada, cikgu nak tanya sikit lah. Apa pandangan kamu kalau ianya nak dibuat di Malaysia? Adakah ianya boleh dilaksanakan di Malaysia? Maksud cikgu, adakah kita bermula di tempat-tempat yang tertentu di Malaysia, di tempat yang contohlah, satu tempat di Malaysia dan kemudian selepas tu dikembangkan ke daerah-daerah dan juga negeri-negeri yang lain. Apa pandangan kamu? Ya, Syafiqah. Kalau di Malaysia, di mana kita nak buat ni? Tempat yang sesuai. Boleh ke dia buat dekat Malaysia? Bolehkah? Apa pandangan kamu? Di mana kita nak buat? Nak buat di Cekat Jering ke? Taiping ke? Tak sesuai. Kat mana tempat yang sesuai nak buat? Ada tak tempat yang sesuai buat di Malaysia ni? Kuala Lumpur sebab kan diorang kan macam busy. Lepas tu dekat sana macam alam sekitar tercemar dengan diorang punya kereta. Sebab guna minyak kan. So kan diorang kan kat sana kan ramai kan. Jadi bila petang-petang balik kerja tu sesak. Jadi dia menyebabkan pencemaran sekitar. Jadi antara jalan yang sesuai, mungkin tak kalau kita pilih satu jalan, contohnya Lebuh Raya Persekutuan, iaitu daripada Kuala Lumpur, dia jalan tu sambung sampai ke Shah Alam, ke Kelang dan seterusnya. Cikgu rasa itu adalah satu kawasan yang baik. Mana daripada sebab di situ tu bila orang balik kerja, jalan tu sentiasa sesak dan sentiasa penuh. Jadi mana boleh dibuat dengan menggunakan teknologi yang di pengencesan di bawah kereta tu, dia dalam pada jalan tu terdapat sistem pengecas. Mana semua kereta yang lalu situ sepanjang dia jam tu, sepanjang itu dia boleh cas. Apa pandangan kamu tentang itu? Boleh. Dia dapatlah jimatkan masa pemandu tu, tak adalah lama. Kan bila sesak kan dia charge kan. Jadi tak adalah habis Berminyak. Ya. Tapi dia tak guna minyak dah kan. Jadi apa sebenarnya yang kita perlu kan kalau kita nak buat itu? Apa yang perlu masyarakat Malaysia buat kalau nak
nak perlukan projek ini berjalan kalau yang jadi? Adakah orang perlu beli kereta yang begitu? Kereta yang elektrik lah. Jadi itu satu, orang kena beli kereta elektrik. Yang kedua, kita juga perlu bagaimana kerajaan nak membantu yang ini. Ini mungkin kamu tak tahu lah. Itu pandangan cikgu lah. Bagaimana nak buat kerajaan boleh kurangkan cukai. Maknanya tak kenakan cukai untuk kenderaan elektrik yang menggunakan tadi. Mana siapa beli kereta yang tadi tak perlu cukai. Jadi untuk orang Lembah Kelang lah yang mana yang menggunakan jalan tadi. So dengan itu rakyat mampu untuk beli kenderaan elektrik tadi dan projek tadi boleh berjalan. So Malaysia boleh juga mengurangkan sumbangan kita kepada global warming. Okey, terima kasih Syafiqah di atas perkongsian kamu. Ada lagi yang nak tambah? Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu ucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian kamu. Okay, terima kasih.